Sama seperti fenomena cuaca yang luar biasa di sekeliling. Kini kita hidup dalam kerisauan hidup yang lebih teruk daripada dahulu seperti ramalan Alkitab. Pada masa ini, tiada seorang pun boleh ditinggalkan dalam perjalanan ke kerajaan syurga. Betul. Jadi, kita harus lebih mempelajari firman Tuhan, mengingati hukum, ketetapan dan peraturan Tuhan sepenuhnya serta berdoa sungguh-sungguh agar kita semua dapat pergi ke syurga kekal. Kita juga harus ambil masa untuk mengamalkan perpaduan dan keharmonian dalam iman serta ajaran-ajaran Tuhan agar menjadi garam dan terang dunia. Hari ini, melalui khutbah bertajuk, Bait Tuhan dan Peraturan Tuhan, mari kita lihat mengapa semua hukum, ketetapan dan peraturan perjanjian baru yang kita patuhi hari ini begitu penting dan berharga. Apakah yang dikatakan Tuhan tentang setiap peraturan yang kita patuhi? Ia akan menjadi tanda untuk kita memasuki kerajaan Tuhan. Sebab itulah Tuhan berkata dalam buku Keluaran bab 31 bahawa hari Sabat ialah tanda. Tuhan juga meletakkan apa di dahi kita pada hari Paskah. Tuhan memeteraikan kita sebagai umat-Nya. Memikirkan hal ini, semua peraturan yang kita patuhi pada hari ini merupakan hadiah besar Tuhan kepada manusia untuk Dia membezakan sama ada kita ialah umat syurgawi atau tidak. Kita harus pahatkan hal ini dalam hati sekali lagi. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk, Bait Tuhan dan Peraturan Tuhan. Di Bait Tuhan, iaitu tempat kita menyembah Tuhan, ada peraturan untuk melayaninya. Bukan. Kita harus sentiasa pahatkan prinsip yang mudah dan jelas ini dalam lubuk hati. Ada banyak Kristus palsu dan nabi palsu di dunia. Kita kini hidup di dunia yang penuh dengan penipuan. Jadi, kita harus tanya sendiri, adakah jalan yang kita ambil ini jalan yang benar ke syurga atau tidak? Kita harus ada kebijaksanaan dan dapat membezakannya. Bukan. Jadi, kita harus tahu bahawa kita sedang mematuhi peraturan apa di bait suci sekarang. Kita harus membezakan hal ini dengan jelas. Jika peraturan untuk melayani Tuhan dipatuhi, maka bait suci betul-betul diberkati. Jika peraturan selain daripada peraturan Tuhan dipatuhi, sudah pasti dewa lain pula yang disembah. Sebab itulah kita harus pastikan hal ini sekali lagi melalui Alkitab, bahawa jalan yang kini kita ambil ialah jalan benar ke kerajaan syurga. Untuk ini, kita mempelajari firman Tuhan iaitu air kehidupan setiap hari Sabat dan menerima rahmat Tuhan melalui Roh Kudus. Bukan. Hari ini, kita perlu fikirkan hal ini baik-baik melalui khutbah bertajuk, Bait Tuhan dan Peraturan Tuhan. Adakah Paskah akan diadakan di rumah ibadah syaitan? Adakah hari Sabat disambut di rumah ibadah syaitan? Tidak. Tidak boleh sama sekali peraturan ini disambut di sana. Kalau begitu, apakah yang disambut di Bait Tuhan, tempat menyembah Tuhan? Sudah tentu perintah Tuhan, hari Sabat, Paskah dan perjanjian baru dipatuhi di Bait Tuhan. Bukan. Jika ada Bait Tuhan yang tidak kita biasa, kita harus bertanya, peraturan apakah yang dipatuhi di Bait Tuhan itu? Jika kita lihat baik-baik, kita dapat membezakan sama ada itu ialah tempat kediaman roh-roh jahat yang disebut dalam buku Wahyu, atau Bait Tuhan yang melayani Tuhan. Bukan. Mari kita lihat firman Tuhan untuk membezakan hal ini dengan cara tertentu. Buku Wahyu bab 18.
Buku Wahyu bab 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Apakah yang Tuhan suruh umatnya yang di tempat itu buat? Tuhan berseru, keluarlah daripadanya. Bab 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Tuhan telah mengingat segala kejahatannya. Sini tertulis, tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Luarannya kelihatan cantik dan memikat mata orang. Tetapi apabila kita melihat ke dalam, itulah tempat kediaman roh-roh jahat. Bagaimanakah kita tahu? Apabila kita melihat dalamnya dengan peraturan perjanjian baru Tuhan seperti Paskah, sana tiada satu peraturan pun yang melayani Tuhan. Di sana ada hari Sabat untuk melayani Tuhan. Ada Paskah, ada perjanjian baru, ada perayaan. Tempat itu tiada apa-apa peraturan pun. Mari kita pergi ke buku Wahyu bab 3. Bab 3 ayat 9 tertulis, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, iaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahawa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dalam ayat 9, tempat ini juga dirujuk sebagai jemaah iblis. Bagaimanakah kita tahu sama ada itu perhimpunan iblis atau perhimpunan umat Tuhan? Kita dapat tahu semudahnya dengan melihat peraturan apa dan hukum apa yang diikuti oleh mereka. Demikianlah, kita perlu tahu sama ada itu ialah tempat yang harus kita keluar atau masuk. Alkitab berkata, ada jemaah iblis, tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Jika kita berada di sana tanpa sedar, kita harus cepat menyedarinya dan keluar. Selepas keluar, ke manakah kita harus pergi? Ke Sion. Kita tidak perlu berlengah ke Sion, kerana Sion ialah tempat kediaman Tuhan. Semua peraturan dan hukum Tuhan untuk melayani Tuhan dipatuhi di sana. Jadi, tempat yang mematuhi peraturan Tuhan ialah bait Tuhan. Suatu tempat yang hanya dinamakan sebagai bait Tuhan atau gereja tidak boleh menjadi bait Tuhan. Mari kita ambil satu contoh. Jika ada papan tanda tertulis gereja tetapi orang memainkan alat muzik Buddha dan nyanyikan doa Buddha, itu ialah gereja atau kuil Buddha. Itu ialah kuil Buddha, bukan gereja. Bagaimanakah kita tahu? Apakah upacara yang diadakan oleh mereka di sana? Itulah perkara yang dapat kita fahami sepenuhnya melalui peraturan. Bukan. Mereka semua ingin pergi ke syurga, menyembah Tuhan dan melayaninya dengan betul menurut peraturannya. Namun, jika mereka beribadah pada hari Ahad dan Krismas yang bukan ketetapan Tuhan dalam Alkitab, serta mendirikan salib yang disuruh jangan oleh Tuhan, dapatkah tempat itu menjadi tempat yang melayani Tuhan? Walaupun ia dinamakan gereja, kita dapat faham sejelasnya melalui peraturan Tuhan bahawa itu bukanlah bait Tuhan yang melayani Tuhan dan mereka bukan umat Tuhan.
Mari kita lihat buku Wahyu bab 2 ayat 9. Dalam bab 2 ayat 9 tertulis, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah apa? Jemaah iblis. Maksudnya organisasi dan perhimpunan mereka ialah perhimpunan syaitan, bukanlah yang melayani Tuhan. Saya percaya bahawa kita harus ada kebijaksanaan untuk membezakan hal ini. Apabila masanya tiba, banyak Kristus palsu dan Nabi palsu akan bangkit dan menyesatkan bahkan orang pilihan juga. Apabila hal itu berlaku, tolong ingat khutbah hari ini dan bertanya, peraturan apakah yang dipatuhi di perhimpunan itu? Di bait Tuhan, peraturan Tuhan harus dipatuhi. Bait Tuhan merupakan tempat yang mengadakan upacara pemujaan Tuhan menurut hukum dan peraturan Tuhan. Sebab itulah Tuhan memanggil kita bait Tuhan. Dia meletakkan apa dalam kita? Memandangkan Tuhan memberitahu kita ketetapan, peraturan, hukum dan perintahnya untuk melayaninya. Dia berkata, jadi, kamu sendirilah bait Tuhan. Mari kita buka buku 1 Korintus bab 3 ayat 16. Ayat 16 tertulis, Tidak tahukah kamu bahawa kamu adalah bait Tuhan dan bahawa roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Kita ialah bait Tuhan. Peraturan Tuhan harus tinggal dalam kita. Kita harus mematuhi hukumnya dan ketetapannya harus wujud dalam kita. Bukan. Yesus juga berkata bahawa dia sendiri ialah bait Tuhan. Mari kita baca buku Yohanes bab 2 ayat 19. Buku Yohanes bab 2 ayat 19 tertulis, Jawab Yesus kepada mereka, Rombak bait Tuhan ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Tuhan ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Tuhan ialah apa? Tubuhnya sendiri. Jadi, bait Tuhan iaitu Yesus Kristus menjadi Tuhan atas apa? Buku Matius bab 12 tertulis. Karena anak manusia adalah apa? Tuhan atas hari Sabat. Dalam buku Lukas bab 4 juga, Yesus beritahu kita bahawa peraturan hari Sabat ialah kebiasaannya. Apakah yang harus dipatuhi di bait suci? Peraturan Tuhan harus dipatuhi. Jadi, Yesus juga berkata sendiri ialah bait Tuhan. Hari ini, umat Tuhan juga dipanggil bait Tuhan. Mengapa? Apakah yang dipatuhi oleh mereka? Tempat yang mematuhi peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan sajalah boleh dipanggil sebagai bait Tuhan. Di Sion yang kalian datang ini, ibadah hari Sabat sedang diadakan. Seperti ini, bait Tuhan harus menjadi tempat yang mematuhi peraturan Tuhan bila-bila dan mana-mana pun. Yesus, Rasul Paulus, rasul-rasul lain dan orang kudus gereja awal semua menyambut hari Sabat. Tetapi gereja-gereja kini tidak. Dengan peraturan ini sahaja, kamu pasti tidak memasuki syurga jika kamu berada di sana. Bencana juga akan menimpa kamu. Kalau kamu ialah umatku, cepat keluarlah dari sana. Kita dapat memastikan seruan Tuhan ini dalam buku Wahyu bab 18. Bukan. Di bait Tuhan ada peraturan hari Sabat. Mari kita memastikan ini dengan lihat buku Keluaran bab 20.
Di bait Tuhan harus ada peraturan Tuhan. Orang yang hanya mendakwa sendiri ialah bait Tuhan, tetapi tidak mematuhi peraturannya. Tuhan berkata akan membinasakan mereka kerana mereka menajiskan bait Tuhan. Buku Keluaran bab 20 ayat 8. Ingatlah dan bagaimana kuduskanlah hari Sabat. Ini ialah peraturan siapa? Ini ialah peraturan dan hukum Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau begitu, apakah yang harus kita buat dengan perintah dan hukum kudus ini di bait Tuhan? Kita harus mematuhinya. Kemudian, tempat itu akan menjadi bait Tuhan. Bukan. Apakah kehendak Tuhan untuk menubuhkan hari Sabat? Sama seperti ulat berubah menjadi rama-rama apabila ia menanggalkan kulitnya, Tuhan mengubah anak-anak syurgawi, iaitu pendosa syurgawi menjadi makhluk yang kudus melalui setiap hari Sabat, meskipun kita tidak menyedari hal ini. Mari kita buka buku Kejadian bab 2 ayat 1. Buku Kejadian bab 2 ayat 1 tertulis, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hari ketujuh ialah hari Sabat. Betul. Ayat 3, lalu Tuhan apa? Memberkati hari ketujuh itu. Tuhan memberkati hari ketujuh. Buku Ulangan bab 28 tertulis, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ingatkah? Orang itu ialah jenis orang apa? Merekalah orang yang mematuhi semua perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Menyambut hari Sabat jugalah sebahagian daripada perintah Tuhan, bukan? Kita diberkati dengan menyambut hari Sabat. Apakah lagi yang dibuat Tuhan dengan hari Sabat? Dan menguduskannya, kerana pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita harus cepat membezakan tempat kediaman roh-roh jahat dengan tempat kediaman Tuhan, dengan melihat sama ada peraturan Tuhan dipatuhi atau tidak. Selepas kita berdosa di syurga dan dibuang ke bumi, Tuhan biar manusia hidup selama 70 hingga 80 tahun. Jika semua manusia ada sesuatu yang harus dibuat semasa itu, itulah di manakah kita boleh jumpa jalan pengampunan dosa untuk kembali ke syurga. Bagaimanakah kita dapat kembali ke syurga? Kita harus cepat jumpa jalan itu. Namun, memandangkan manusia pendosa tidak dapat cari jalan itu sendiri, kita perlukan bantuan siapa? Kita perlukan pembimbing yang akan bimbing kita ke jalan kerajaan syurga. Siapakah gembala roh kita? Tuhan mendedahkan jalan ini kepada kita dan menyedarkan kita jalan ini agar kita dapat memasuki syurga. Namun, syaitan bukan hanya menipu umat Tuhan di syurga. Dia juga cuba menghalang peluang untuk kembali ke syurga dengan menipu mereka sekali lagi di bumi. Jadi dia memberi apa sebagai ganti hari Sabat? Dia membuat hari Ahad kelihatan besar dan hebat dalam mata orang. Daripada Paskah, dia membuat Krismas menjadi perayaan dunia. Dia membuatnya kelihatan hebat. Kalian semua, walaupun semua ini nampak hebat dan indah untuk seketika, semuanya ialah tipu daya syaitan untuk menipu manusia. Bukan. Dulu, Elia berperang secara rohani dengan 850 orang Nabi Baal dan Nabi Asyera di Gunung Karmel untuk memastikan Tuhan siapa benar. Semua Nabi Baal membuat apa menurut peraturan dewa mereka? Mereka mendirikan mazbah, menyembah dewa mereka dan menjerit, "Ya Baal, jawablah kami." Namun, tiada jawapan daripada Baal. Elia memperbaiki mazbah menurut peraturan dan ketetapan untuk melayani Tuhan serta menuang air ke parit.
Dia buat umat Israel mendekatinya dan berdoa kepada Tuhan. Lalu, api tiba-tiba turun dari syurga, menjilat habis air di parit dan membakar korban itu. Kita sudah tahu sejarah yang menakjubkan ini dalam buku 1 Raja-Raja bab 18. Di sana, para penyembah Baal mengikut peraturan yang menyembah Baal dan Elia mengikut peraturan yang melayani Tuhan. Kalian semua ada peraturan untuk melayani Tuhan. Jika kita memperhatikan gereja-gereja yang kini beribadah setiap minggu di tempat yang dipanggil Bait Tuhan, kita dapat membezakan sama ada itu ialah Bait Tuhan yang membuka jalan keselamatan ke syurga atau jemaah iblis. Bukan. Sebab itulah kita harus rajin memeriksa peraturan Tuhan. Kita juga harus tahu peraturan hari Sabat dan peraturan Paskah. Kita tidak dapat lihat setiap segi dunia rohani kerana mata rohani kita tidak dibuka. Namun, Tuhan menyedarkan kita dunia ini melalui peraturan dan ketetapan untuk melayaninya. Tempat tanpa hari Sabat bukanlah Bait Tuhan untuk menyembah Tuhan. Papan tanda tertulis bahawa itu ialah gereja yang melayani Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa matahari. Nabi Yehezkiel menerangkan dengan baik. Bukan. Mari kita lihat buku Yehezkiel bab 8 ayat 16. Bab 8 ayat 16 tertulis, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke Bait Tuhan, di antara balai Bait Suci dan Mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi Bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada apa? Matahari di sebelah timur. Secara luaran, mereka mendakwa percaya kepada Tuhan dan meletak papan tanda bahawa itu ialah gereja, tetapi mereka menyembah dewa matahari. Adakah Tuhan menganggap hal ini betul? Mari kita lihat ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahawa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh kerana itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Kini, tempat itu dipanggil gereja tetapi mereka menyembah dewa matahari. Contohnya ialah ibadah hari Ahad dan Krismas. Semua ini adalah menyembah dewa matahari, bukan cara untuk melayani Tuhan. Tuhan berkata, janganlah tinggal di sana jika kamu mahu diselamatkan dan pergi ke syurga. Kalau tidak, kamu akan ditimpa malapetaka. Jadi, apakah yang harus kita buat? Katanya, hai umatku, cepat keluarlah daripadanya. Selepas itu pergi ke mana? Ke Sion. Di Bait Tuhan, harus ada peraturan untuk melayani Tuhan. Harus ada ketetapan Tuhan. Kita harus cari tempat itu. Kita sudah jumpa tempat itu, bukan? Di manakah Sion? Sion yang kita datang pada hari inilah tempat tersebut. Sion disediakan oleh Tuhan dan inilah tempat ketetapan dan peraturan Tuhan dipatuhi. Kita harus ikut ajaran-ajaran Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu agar kita memasuki kerajaan syurga yang abadi. Atas tujuan ini, Tuhan akan datang ke bumi ini sekali lagi pada akhir zaman dan mengajar kita semua ketetapan dan peraturan untuk melayani Tuhan. Bukan. Mari kita lihat buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub,
supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita bagaimana berjalan menempuhnya. Kita akan mengikut ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan yang diajarkannya. Sebab dari mana? Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan sendiri akan datang untuk mengajar kita hukum perjanjian baru pada akhir zaman. Hal-hal ini berlaku kerana selepas Yesus yang datang kali pertama naik ke syurga, ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan dipatuhi di bumi sampai abad keempat. Namun, kira-kira pada abad keempat, semuanya itu mulai hilang satu demi satu. Hari Sabat, Paskah dan semua hukum perjanjian baru Tuhan mulai hilang di bumi. Kerana menurut buku Daniel bab 7, semuanya itu kerja siapa? Dia yang menentang Tuhan. Siapa? Ada tertulis iblis akan mengubah waktu dan hukum. Maksudnya dia menghapuskan semua ketetapan, peraturan dan hukum yang melayani Tuhan. Selepas itu, dia menambahkan ketetapan yang menyembah dewa matahari. Dia ganti hari Sabat dengan ibadah hari Ahad. Dia ganti Paskah dengan Christmas. Dia terus menambah hal-hal yang seperti itu. Inilah muslihat syaitan yang cuba menghalang anak-anak Tuhan yang berdosa di syurga dan dibuang ke bumi untuk kembali ke tanah air syurgawi yang kekal. Sebab itulah kita perlu banyak bertaubat sekarang. Tanyalah sendiri, di manakah ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan dipatuhi. Kita harus cari tempat itu. Tempat yang harus kita cari ialah Sion yang ada hari Sabat, Paskah dan Perjanjian Baru. Kita juga sudah pasti bahawa gereja Tuhan yang ditubuhkan oleh nama baru ialah Sion. Di Sion, roh dan pengantin perempuan iaitu Tuhan Ibu memanggil kita dengan berkata, "Marilah." Gereja manakah yang memenuhi semua ramalan dalam 66 buah buku Alkitab? Jika kita faham peraturan Tuhan dengan betul, kita dapat cari bait Tuhan. Jika kita tidak dapat membezakan ibadah hari Ahad dengan hari Sabat, kita tidak akan dapat membezakan Sion dengan Babel, tempat kediaman roh-roh jahat dengan bait Tuhan. Bagus kerana kita telah datang ke tempat ini hari ini. Bukan, kita sangat yakin bahawa kita berada di Sion. Kita harus memberi kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan sudah datang ke bumi ini pada akhir zaman serta memulihkan peraturan perjanjian baru yang baik yang dimusnahkan dan diubah oleh syaitan agar kita melayani dan menyembahnya. Tuhan memulihkan Paskah, hari Sabat, semua peraturan perjanjian baru serta baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan telah membimbing kita ke gereja yang percaya Ibu Syurgawi Yerusalem Baru dan Bapa Syurgawi yang datang dengan nama baru pada zaman Roh Kudus. Tuhan telah membimbing kita ke gereja Tuhan yang ada semua kebenaran yang sempurna. Kalau begitu, kita hanya perlu mengamalkan ajaran-ajaran itu. Marilah kita bersatu dalam harmoni serta mengikut ajaran-ajaran bapa dan ibu. Juga, tidak kira ke mana Tuhan bimbing, janganlah kita ragu terhadap hakikat bahawa ajarannya saja ialah jalan ke syurga. Dengan demikian, semoga jalan kita menjadi jalan indah untuk kembali ke tanah air syurgawi yang abadi tanpa sesiapa pun ditinggalkan. Hari ini, esok dan selama-lamanya, semoga kita beriman dan maju ke syurga dengan harapan syurga. Saya harap anda dirahmati oleh khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.